Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi minggu lalu kita ada belajar tentang jisim, okay, dan juga cara mengira jisim. Sekarang kita akan belajar pula tentang masa. Jadi apakah itu masa? Jadi masa ialah tempoh antara dua ketika. Okay. Tempoh antara dua ketika itu maksudnya adalah masa. So contohnya macam bila kamu pergi satu perlawanan bola sepak contohnya ataupun kamu tengok kat TV. Jadi bila pengadil ni ataupun referee ni dia tiup whistle permulaan ataupun whistle pertama, jadi maksudnya perlawanan bola sepak tu akan bermula. Okay, jadi contohnya perlawanan bola sepak tu bermula pada pukul 7 contohnya. Jadi referee ni dia akan tiupkan whistle permulaan pada pukul 7. Dan contohnya kalau perlawanan bola tu berlangsung selama 2 jam, okey, contohnya 2 jam. Jadi setelah 2 jam pengadil ni akan meniup lagi whistle penamat. Jadi maksudnya masa untuk bermain pada pukul 9 contohnya. Jadi selama 2 jam. Jadi itu adalah tempoh antara dua ketika ataupun masa. Maksudnya masa ni adalah contoh bila kamu ada sesuatu perlawanan bola pada pukul 7 dan dia akan berakhir pada pukul 9 contoh. Jadi itu adalah masa, tempoh antara dua ketika. Yang pertama adalah pada pukul 7 macam cikgu cakap tadi. Yang ni tiupan whistle pertama. Dan yang kedua adalah pada pukul 9 contohnya. Tiupan whistle kedua iaitu whistle penamat. Jadi itu adalah maksud masa. Tempoh antara dua ketika. Okay, jadi kamu kena hafal lah sebab selalunya soalan macam ni dia akan tanya dalam soalan objektif. Dia akan tanya apakah definisi masa yang betul antara A, B, C ataupun D contohnya. Okay, jadi sekali lagi contoh masa seseorang bekerja. Okay, waktu pejabat contohnya bila ibu kamu atau ayah kamu, bila ibu kamu bekerja contohnya, bila ibu kamu bekerja dari pukul 9 pagi, okay, hingga pukul 5 petang contohnya. Jadi itu adalah masa, okay, tempoh antara dua ketika. So dua ketika, yang pertama adalah pada pukul 9 pagi, okay, 9 AM. Dan yang kedua lagi adalah contohnya pada pukul 5 petang, okay, waktu pejabat. Waktu kerja pejabat. Jadi maksudnya ibu kamu dia bekerja dari pukul 9 hingga pukul 5 petang tu adalah masa untuk ibu kamu bekerja di dalam pejabat contohnya. So itu adalah masa, tempoh antara dua ketika, okey. Contoh lagi bila kamu buat kerja rumah sekolah contoh. Okey, kamu buat kerja rumah sekolah dari petang hingga ke malam contohnya kalau banyak kerja rumah. Jadi itu adalah masa. Contohnya bila kamu buat dari pukul 7 hingga pukul 9 malam contoh. Okey. So kita sudah tahu apakah maksud masa. Okey, tempoh antara dua ketika dari satu dari permulaan hingga ke akhir. Jadi sekarang ni kita akan belajar pula cara untuk mengukur masa. Okay, sebab macam minggu lalu kita ada belajar jisim dan kita ada belajar cara untuk mengukur jisim. Kan kita ada penyimbang neraca semua tu. Jadi untuk masa kita pun ada cara untuk mengukur. Okey, jadi bagaimanakah kita mengukur masa? Jadi mengukur masa ni kita boleh ukur berdasarkan peristiwa yang berulang secara seragam. Jadi maksudnya kita boleh mengukur masa dari pukul 7 hingga 9 contoh ataupun pukul 9 pagi hingga 5 petang kita boleh kira masa. Okey, dengan peristiwa yang berulang secara seragam. So maksudnya seragam ni adalah dia berlangsung, paling senang untuk kamu faham, dia berlangsung sama. Maksudnya kalau dia sudah berlaku, dia akan berlaku benda yang sama lagi. Berulang-ulang-ulang benda yang sama. So, dengan tu kamu boleh kira masa. Okay, jadi contoh yang berulang adalah titisan kain.
Jadi maksudnya kamu boleh kira berapa banyak titisan air, okey, berapa banyak contoh titisan air yang kamu dapat dalam satu baldi dari pukul 9 contohnya hingga pukul 10 kamu tak ada air contoh. So itu adalah kamu mengira masa. Okey, lagi denyutan nadi. Jadi denyutan nadi contohnya kalau kamu letak dua jari kamu, okey, kamu boleh kira berapa denyutan nadi kamu ataupun berapa jantung kamu berdegup dalam masa 1 minit contoh. Jadi benda ni kamu boleh kira sebab dia berulang, sama sahaja dia. Dia berdegup-degup, berdegup-degup. Okey, jadi dia berlaku berulang-ulang secara sama, jadi kamu boleh kira. Okey, satu adalah cara kamu mengira sesuatu menggunakan masa contohnya. Satu lagi ayunan bandul. Okey, so ini adalah bandul. Kamu ada satu string and then kamu ada satu besi, kamu ikat dekat retort stand. Soalnya kita buat ni dekat dalam makmal. Okey, dekat dalam makmal. Jadi benda ni, ayunan bandul ni adalah kamu tarik bandul ni, okey, dan kamu lepaskan. Bila kamu lepaskan, dia akan ayun-ayun. Ayun kiri, ayun kanan, ayun kiri, ayun kanan. Okay, jadi bila dia berayun-ayun secara seragam ataupun sama, jadi kamu boleh kira benda ni. Okay, kamu boleh kira masa. Satu lagi, masa kamu boleh kira perubahan siang dan malam. Okay, perubahan siang dan juga malam. Jadi benda ni kamu boleh kira. Sebab itulah kita ada pukul 10 pagi, kita ada 9 malam ataupun kita ada pukul 1 pagi, kita ada pukul 5 pagi, kita ada pukul 7 malam, kita ada pukul 3 petang. Jadi benda ni masa kita boleh kira sebab kita ada perubahan siang dan malam yang berlaku secara ulang-ulang-ulang sama je. Nanti bila malam siang, bila siang malam, bila malam siang. Jadi bila dia berulang berkali-kali, okey, berulang secara seragam, jadi kamu boleh kiralah masa. Okay, jadi kamu boleh guna siang dan malam untuk kira masa. Jadi untuk kamu kira masa ni, walaupun dia berulang secara seragam, okay, kan kamu boleh kira masa menggunakan peristiwa berulang secara seragam. Okay, contohnya ayunan bandul, titisan air, okay, siang dan malam. Tetapi kamu tidak boleh guna lantunan bola. Kamu tidak boleh guna lantunan bola untuk mengukur masa. Jadi benda ni kamu kena hafal. Okay? Jadi selalunya mereka akan tanya dalam soalan objektif. Antara semua kejadian. Okay? Contohnya titisan air, ayunan bandul, pengiraan nadi, siang dan malam. Okay? Manakah yang tidak boleh kamu guna untuk mengukur masa? Manakah yang tidak boleh kamu guna? Okay, yang tidak boleh kamu guna adalah lantunan bola. Okay, kenapa kamu tidak boleh guna? Walaupun dia berulang-ulang, tetapi lantunan dia tidak seragam. Maksudnya lantunan dia tidak sama. Jadi contohnya kalau kawan kamu buang bola dan ada satu kawan lagi yang akan sambut bola ni sebab dia melantun dekat lantai. So, selalunya lantunan bola, so ni adalah bola kamu. Soalnya lantunan bola dia tidak seragam. Dia akan pergi, contohnya tinggi, lepas tu dia rendah sikit, lepas sini. Okay, so bila lantunan bola tidak seragam, maksudnya kamu tidak boleh guna untuk mengira masa. Sebab masa hanya boleh dikira kalau kamu guna yang seragam. Jadi bila ada sesuatu yang tidak seragam, contohnya macam lantunan bola, jadi maksudnya kamu tidak boleh guna. So contoh, bila kalau kawan kamu buang bola dan dia melantun dekat lantai, kita tahu yang lantunan bola ni tidak seragam. Contohnya ni bola kamu, okey. So dia akan melantun mula-mula, dia akan melantun mula-mula tinggi, lepas tu dia akan rendah, dia akan makin rendah, dia akan makin rendah dan dia akan makin rendah. Jadi kita tahu benda ni tidak seragam. Dia melantun mula-mula dari tinggi ke rendah, ke rendah, ke rendah. So dia tidak sama. Okey, dia tidak sama.
Bila dia tidak sama, maksudnya kamu tidak boleh guna lantunan bola untuk mengukur masa. Okey, tidak boleh. Jadi kamu kena hafal benda ni, kadang-kadang dia akan tanya dalam objektif. Okey. Jadi disebabkan kita tahu kita boleh ukur masa dan kita tahu ada yang seragam, ada yang tidak seragam. Jadi sebab itulah manusia lepas mereka mengkaji sains semua ni kan, mereka mencipta jam. Okey. Jam telah dicipta supaya kita boleh ukur masa sebab ada benda yang seragam, ada benda yang tidak seragam. Ada yang sama, ada yang tidak sama kan. Lantunan bola semua tu kan. Jadi bila ada yang tidak sama, susah untuk kita ukur masa. Jadi saintis ataupun ahli-ahli yang mempunyai pengetahuan sains, mereka pun mencipta benda seperti jam. Okay? So contohnya macam jam pasir, okay? Jam tangan, yang digital, yang ada nombor, ataupun contohnya macam jam dinding, okay? Jam biasa. Jadi benda ni digunakan ataupun dibina, dicipta supaya kita boleh mengukur masa dengan lebih tepat. Okay? Jadi kalau ada apa-apa yang kamu kurang faham, macam biasa kamu boleh tanya cikgu. Okay? Dan kita akan tengok lagi video yang seterusnya.